Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan waktu dapat lagi berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, sebaik-baik tempat yang perlu kita berada, seperti mana yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah masjid, tempat yang paling baik di atas muka bumi. Jadi berilah waktu dan kesempatan, carilah kesempatan dalam hari-hari kehidupan kita untuk menjengah, untuk sampai dan duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita masuk dalam rumah Allah taala ni, Allah taala memberi kita keamanan, ketenangan bila berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita pada muka surat 149. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Syair-syair tersebut yang telah kita sentuh sebelum ni, yang kita telah lihat, yang ditulis oleh ulama-ulama al-mutaqaddimin, ya, yang banyak dia punya pengajaran dan ibrah yang boleh diambil. Kata pengarang Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang ditulis dia pada perkuburan atau di atas kubur, kerana penghuni-penghuninya gagal mengambil pelajaran sebelum kematian mereka. Sebab tu waktu hidup tak dapat mengambil pengajaran atas kehidupan. Sebab itu ulama-ulama dia tuliskan perkataan-perkataan atau syair-syair. Sebab tu kalau kita pergi ke Baqi' al-Gharqad, dia ada, sebelum kita masuk tu dia tuliskan hadis, peringatan kepada tentang kematian, supaya orang yang hidup bila ziarah kubur ni pandang hadis tu, dia dapat manfaat, dia dapat pengingatan. Ditulis dalam berbagai-bagai bahasa kan. Kerana yang datang di situ ialah orang yang datang daripada seluruh pelosok dunia dengan bahasa-bahasanya yang tersendiri. Maka orang yang hidup, ketika mana dia hidup, dia gagal untuk mengambil pengajaran di atas kehidupan. Kerana gagal mengambil kehidupan itu untuk dijadikan pelajaran. Maka ketika melihat kuburan orang lain, orang yang bijak pasti sedar kalau pada gilirannya itu ia pasti akan berada di tengah-tengah mereka. Bila tengok maknanya perkuburan ataupun melihat tanah kubur ni, kemungkinan kita besok akan ditempatkan di situ, walaupun kita tak tahu di manakah kematian kita. Tempat kita besok, tempat kita akan dikebumikan, kita tak tahu di mana. Walaupun kita duduk di sini, belum tentu kita besok akan dikuburkan di sini, kita tak tahu. Tapi itulah hakikatnya, bahawa kita semuanya akan mati. Kehidupan orang bernyawa, tak kira muda, tak kira tua, baik lelaki atau perempuan, baik dia berakal atau tidak siuman, semuanya akan mengelalui saat kematian, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila tengok tanah perkuburan, bila tengok kubur, maka
sehingga ia mempersiapkan diri untuk menyusul mereka. Kan kita tengok bahawa satu hari kita akan menyusul. Wa inna insyaallahu lalahikun, kami ni insya-Allah akan menyusul kamu, tapi tak tahu bila. Tak tahu bila, adakah di sini tempat kami menyusul ataupun di tempat lain, tapi kami akan menyusul. Orang dulu mati, maka orang yang terkemudian juga mati. Maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pasti kematian itu akan datang silih berganti. Jadi mempersiapkan diri sebelum kematian. Ia yakin satu hari usaha yang telah mereka sia-siakan adalah lebih berharga daripada dunia seisinya. Hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beri sempat hidup 60 tahun 70 tahun, kita tak merasakan itu sebagai satu nikmat Allah. Kita tak rasakan. Bila maknanya saat dia merasakan maknanya nikmat? Bila dia dah mati, baru dia merasakan nikmat hidup. Sebab ulama mengatakan nikmat hidup tidak akan dirasakan melainkan orang yang telah mati. Kan? Nikmat kebebasan tidak akan dirasakan melainkan orang yang terpenjara. Hari ini kita bebas, kita cari jalan untuk supaya jadi huru-hara. Kan? Kita dah bebas, kita boleh buat apa, tapi kita cari jalan wujudkan, maknanya suasana jangan jadi ni kacau bilau, sehingga kita tak merasakan keamanan lagi. Waktu tu bila dah jadi suasana huru-hara, barulah kita akan rasa bagus kalau dulu macam dulu. Itu semuanya tak memberi manfaat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nikmat sehat tidak akan dirasakan oleh orang sehat. Hari ni orang sehat, dia nak makan apa, dia makan je, sebab dia rasa dia sehat. Bila dia sakit, kalau baik, kalau sehat, kan? Orang-orang sakit dia akan kata kalau lah sehat boleh pergi masjid. Tuan-tuan percaya dia punya cakap? Itu semua orang bohong dia, kan? Semua bohong. Besok kalau dia sehat, London dia pergi, kan? Sebab tu orang yang sehat ni, orang yang sehat dia tidak akan merasa nikmat sehat. Sebab tu dia lalai sepanjang masa. Begitu juga dalam makna erti kehidupan. Dalam kehidupan, orang yang hidup dia tidak akan rasa nikmat hidup, melainkan dia mati baru dia akan rasa. Itu sebab kalau tuan-tuan baca dalam Quran, kenapa ada maknanya perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran membicarakan orang yang telah mati, yang kembali kepada Allah, dia minta balik kat dunia. Sebab apa? Sebab dia rasa menyesal waktu hidup dulu tak nak buat amal ibadat, kan? Dia rasa menyesal. Sebab tu tuan-tuan, kita membaca Quran, hari ini kita beriman dengan kitabullah, kita baca Quran, jangan sampai sekali kita menjadi seperti orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sebab tu bila kita baca Quran, Allah Ta'ala kata afala yatadabbaruna al-Quran. Kau baca Quran, kau kena tadabbur. Tidakkah kau mentadabbur, memerhatikan? Sebab tu bila baca Quran, ambil masa sikit, tengok apa maksud daripada apa yang kita baca. Walaupun kita bukan orang pandai bahasa Arab, tapi hari ni tuan-tuan, orang tak pandai bahasa Arab pun boleh tengok apa maksud Al-Quran. Dia boleh tahu apa isi kandungan dia. Kerana terjemahan hari ni dah banyak dah. Hendak baca dengan tidak aja. Sebab tu jangan kita mengulangi. Allah Ta'ala suruh kita baca Quran supaya kita jangan mengulangi perkataan-perkataan yang telah disebutkan, yang telah dibicarakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Jangan kau ulang. Kalau kau jadi macam ni juga, ini memang orang yang malang dalam hidup. Sebab dia dah tahu dah maknanya kebinasaan, dia buat juga. Ibaratnya tuan-tuan, Rasulullah SAW menyebutkan orang mukmin ini dia tidak boleh kena pada satu lubang dua sengatan.
Dia kalau kena 2 sengatan pada satu lubang, ini memang malang dulu. Dulu dah kena dah, dia tak ambil ingat, kena juga kat situ juga, memang malang. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, jangan kita ulangi perkataan Allah Ta'ala sebut tu, jangan engkau termasuk dalam kumpulan orang yang tu, kan? Jangan termasuk. Tiap-tiap subuh Jumaat imam akan membaca surah tu, tiap-tiap subuh Jumaat surah Sajadah. Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita, walau tara idzi zalimu, kan? Dekat ayat itu Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita, kan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dengar, kami dah lihat, kembalikanlah kami untuk buat apa? Amal soleh. Tak ada guna tuan-tuan. Kalam yang itu dia tak memberi apa-apa faedah. Faedahnya kerana kita yang hidup hari ini bersempat untuk baca Quran, kita baca, kita nak ambil iktibar. Jangan jadi sampai macam tu. Lepas tu jangan tunggu saat tua. Hari ni tak apalah, muda lagi, kan? Esok dah 60 esok, bolehlah dekat dengan masjid. Adakah kita menyangka kita akan sampai 60 tahun? Adakah kita menyangka, kan? Sebab urusan apa ni, umur ni tuan-tuan, di tangan Allah. Urusan umur ini di tangan Allah. Untuk urusan maut, urusan hidup ni di tangan Allah. Tak ada siapa yang boleh mengetahui. Sebab tu jangan bertangguh. Kita jangan bertangguh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetapi kesedaran itu sudah terlambat. Mana orang yang bercakap ketika mana Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, bila dia cakap macam tu, dah terlambat. Dah tak ada apa, kan? Rabbana akhrijna, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kata Allah Ta'ala sebut, ya Allah, ada orang yang dalam neraka, ya Allah, keluarkanlah kami dalam neraka, na'mal salihah, kami nak buat amal soleh. Tak mungkin tuan-tuan, tak mungkin akan berlaku lagi, tak? Sebab tu dah terlambat, dah tak ada dah. Nak kembali untuk kali kedua di atas muka bumi, tak mungkin. Sesuatu yang mustahil akan berlaku. Jadi tuan-tuan, berlaku bagaimana di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ini, kita nak gambarkan kepada tuan-tuan satu kelompok pemuda zaman Bani Israel yang beriman dengan Allah Ta'ala. Dia keluar daripada rumah dia berjalan sampai pada satu tanah perkuburan. Dia pakak-pakak berhenti. Dia kata, elok kalau kita semayang 2 rakaat dekat sini, minta pada Allah supaya dia, maknanya keluarkan satu mayat, kita tanya macam mana dia punya kehidupan dalam kubur. Ada tuan-tuan, Allah Ta'ala perkenankan, kan? Allah Ta'ala perkenankan. Ni cerita riwayat mana Rasulullah SAW menyebutkan cerita Bani Israel, cerita Israeliat dan ataupun yang datang daripada Bani Israel ni, ada yang kita boleh ambil, ada boleh kita pakai. Rasulullah tidak menghalang selama mana dia tidak salah, kan? Zaman Bani Israel ni banyak cerita-cerita luar biasa. Dalam hadis pun Rasulullah sebut begitu, tak jadi salah. Jadi ketika mana dia selesai semayang, dia selesai doa, tiba-tiba ada satu kubur terbuka. Keluar maknanya kepala daripada mayat, daripada kubur, keluar kepala je. Ni Rasulullah cerita sendiri dalam hadis. Bila keluar tu, kepala tu dah nampak daripada makna sifat kepala tu dah macam rupa tanah dah. Kerana apa? Kerana mayat ini dah 30 tahun dalam kubur. Dah 30 tahun. Dia kata, ni apa yang sebab Allah Ta'ala keluarkan aku jadi begini ni? Dan apa yang kau nak tahu ni?
Tapi bila dia lihat kepala yang keluar tu, maka terlihat di antara dua keningnya, maknanya bekas sujud. Makna tanda ni mayat ni orang yang rajin ibadat. Maka mayat ini pun berkata kepada orang lelaki ni, kumpulan lelaki ni, sejak daripada aku mati 30 tahun yang telah lalu sampai sekarang, sakit mati belum aku rasa hilang lagi. Allahu Akbar. 30 tahun dah mati, sehingga kepala itu dah berubah menjadi berupa tanah dah. 30 tahun aku dah dalam, dia kata, tapi mati punya sakit sampai sekarang aku rasa. Lepas tu Allah Ta'ala tenggelam balik. Nak beritahu kepada kita, tuan-tuan, orang yang hidup pada hari ni tak mengambil banyak pengajaran. Dia tengok orang mati, dia hantar orang mati, tak sedikit pun mengambil iktibar. Baru satu hari besok, hari ni dia pikul mayat, dia tak fikir besok orang akan pikul dia pula. Sebab tu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sebab tu kita nak ambil ingatan orang muda, orang-orang yang muda punya kesempatan, kekuatan, boleh ibadat yang begitu lama, ibadat yang baik, sujud pun boleh lama, berdiri pun boleh lama. Jangan bertangguh. Orang-orang tua kena ambil ingat, waktu semakin dekat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'marukum li ummati 60 ila 70. Umur umat aku 60 70. Jaga-jagalah. Orang yang dah sampai umur sekitar yang demikian, sekarang dia dah ada 60, 65, dah sampai 70, sedia, kena buat sedia. Jangan duk hegeh-hegeh lagi, nak pergi pasar minggu lah, nak tengok ni, nak berjalan. Itu bukan masanya lagi, tuan-tuan. Itu bukan masanya lagi. Ustaz ni apa ni, ketinggalan zaman. Kita hidup ni, kita nak berjalan. Jangan, tuan-tuan, jangan kita tertipu dengan nafsu kita. Jangan kita tertipu dengan hawa nafsu kita. Sebab itu nafsu yang menyuruh kita buat. Hari ni kita nak berjalan pun dah tak boleh. Ada orang pergi luar negara, tolak kerusi, pakai kerusi, semangat nak berjalan lagi. Sedangkan kubur kata mari, rumah kata get lost. Rumah kata pergi, tapi tak sedar lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hakikat yang kita kena lihat. Perjalanan hidup yang hari ini banyak orang tak ambil ingatan. Sebab tu jangan bertangguh. Kita sering mengingatkan setiap minggu kita baca buku ni, tuan-tuan, kitab yang dikarang oleh, maknanya Al-Imamul Ghazali, yang benar-benar memberi manfaat dalam kehidupan. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kita, kafa billahi hasiba, cukuplah mana Allah Ta'ala itu sebagai penghitung. Cukup kita hidup ni berpada-padalah, tuan-tuan, supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal di depan Allah, kan? Tak jadi orang menyesal. Maka dan keinginan mereka untuk tidak mensia-siakan waktu sehari pun dalam hidup ini diharap menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Makna bila dituliskan, makna syair-syair ini, bila dia baca supaya dia jadi pengajaran. Itu tujuan dia. Bagi yang mempunyai banyak kekurangan, segeralah memperbaiki apa? Membaiki kehidupan, beramal hingga akan selamat daripada seksaan. Bab seksaan ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan tunggu waktu kiraan hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berjayanya seseorang itu ketika mana di akhirat dia bermula dalam kubur lagi. Bermula dalam kubur lagi. Kalau dalam kubur dia berjaya, maknanya yang depan-depan tu akan dimudahkan. Tapi kalau dalam kubur lah dia dah menerima macam-macam seksaan, maka di depan besok akan diberatkan. Ini yang kita bimbang. Kalau sekiranya mati dalam kubur tu tak ada apa-apa, 30 tahun mati dah, tanamnya tak ada apa-apa masalah, ramai yang nak mati pula. Hidup dekat atas dunia ni serat nampaknya, baik mati, kan? Sebab masuk dalam kubur tak ada masalah.
Orang yang sebab takut mati sebut pun boleh tersedak tuan-tuan. Tengah minum, kau mati kan tercekik, tersedak. Sebab apa? Mati itu menakutkan. Sebab tu yang tersedak kan? Sebut mati semua orang tak boleh suka. Orang tak boleh senyum sebut mati. Kalau ada orang yang sebut mati dia senyum, ini memang dah putus urat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita Al-Imamul Ghazali mengingatkan kita supaya kita jangan lalai. Sayangnya mereka baru menyedari betapa berharganya nilai umur itu justru setelah mereka mati. Dah mati baru menilai. Menilai maknanya harganya umur. Sehingga mereka ingin sekali boleh hidup kembali walau hanya sebentar. Ni kalam ni semua datang kalam daripada Quran. Imam Ghazali maknanya dia membuat khulasah ni, perkataan yang datangnya daripada Quran. Tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan akan jumpa dalam surah Fatir Allah Ta'ala sebut, kan? Dalam surah Sejadah Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang macam ni berkata. Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kumpulan yang demikian. Na'udzubillah min zalik. Sementara sekarang engkau masih mempunyai kesempatan memiliki waktu yang hanya sesaat itu atau lebih atau bahkan lebih. Jika celakalah bila anda sampai melewatkannya begitu saja tanpa makna, maka bersiaplah menyesali kelalaianmu itu ketika keputusan sudah tidak lagi berada di tanganmu kerana engkau gagal memanfaatkan momentum untuk meraih keberuntungan. Sebab tu jangan kita menyesal besok kalau kita balik kepada Allah dalam keadaan kita mengatakan perkataan yang demikian, sesal tidak berguna. Sebab tu orang Melayu ni dia pandai, orang dulu-dulu dia buat hadis Melayu, kan? Dia buat hadis Melayu, ya. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Dia ambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dia ubah perkataan itu menjadi maknanya bidalan-bidalan yang boleh diambil iktibar, kata-kata hikmah yang boleh diambil iktibar, kan? Sesuai dengan kehidupan kita. Buat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Supaya orang yang hidup di atas dunia ni jangan besok dia menyesal, kerana menyesal tak ada apa faedah. Dah kembali kepada Allah, sesalan semua tidak memberi faedah. Pada satu hari seorang salihin menceritakan dalam mimpi akan bertemu seorang saudaraku sesama muslim. Aku berkata, wahai fulan, syukur alhamdulillah kamu masih hidup. Tetapi ia berkata, andai sahaja aku boleh mengucapkan kalimah itu, tentu itu lebih baik, lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Dan ia berkata kembali, apa kamu tidak tahu kalau orang-orang mereka sudah mengkuburku? Teman kita si fulan masih boleh solat 2 rakaat. Seandainya aku masih boleh melakukan itu, lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Sebab tu tuan-tuan, nak buat macam mana? Hari ni baru dia rasa 2 rakaat tu manfaat. Hari ni kita diberi kesempatan, kan? Masuk sembahyang maghrib, sembahyang isyak, boleh melakukan sunat, orang tak buat sunat, kan? Orang tak buat, maknanya solat-solat tambahan. Kalau oranglah mengetahui tuan-tuan kelebihan solat isyak berjamaah, man sallal isyak jama'atan faka'annama qama nisful lail. Siapa yang mengetahui tuan-tuan, kalaulah dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang solat berjamaah, solat isyak, seolah-olah dia telah mendirikan malam dia separuh daripada qiyamul lail. Tapi orang tak nak. Itu sebabnya kita mengingatkan, kan? Hari ni yang datang, bila masuk waktu isyak, semayanglah berjamaah. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak dapat kelebihan mendirikan, seolah-olah mendirikan qiyamul lail. Jangan sampai kita tak semayang isyak berjamaah. Jangan semayang seorang diri. Sebab kita dah ada dekat kumpulan orang yang sembahyang berjamaah. Jangan sekali-kali kita tinggalkan daripada solat berjamaah, kan? Ni urusan kita makan, kita boleh
boleh bertangguh sikit. Nah, tapi tuan-tuan, pahala mendirikan solat Isyak berjamaah kita tak akan dapat. Berlaku pada zaman salafus salih tuan-tuan. Zaman salafus salih ni ada seorang lelaki, dia tak dapat sembahyang Isyak berjamaah satu hari tuan-tuan, tak dapat sembahyang Isyak berjamaah. Kenapa? Ada tetamu datang rumah. Dah masuk Isyak, tetamu ni nampak macam tak mau keluar pula. Kan? Tuan rumah dah ambil ridau, dah ambil ni, yang tetamu buat macam tak tahu je. Nak tuan rumah nak sembahyang Isyak. Sampai maknanya Isyak habis. Baru dia balik, tuan rumah ni bergegah pergi cari masjid, kok ada mendirikan solat Isyak lagi. Malang dah selesai semua. Sebab dah terlewat, masjid pun dah tutup. Apa yang dilakukan oleh orang ni tadi tuan-tuan? Dia sembahyang 27 kali Isyak. 27 kali dengan 4 berapa? Semua tak nak jawab sebab banyak. Kan? Banyak tuan-tuan. Sehingga dia penat, dia pun tertidur. Dalam tidur dia, Allah tak nak mimpikan dia. Mimpi dia dalam satu perlumbaan. Kan? Dalam satu perlumbaan, di depan dia ada 27 orang penunggang yang sama-sama tunggang kuda, dia belakang. Dia pacu kuda dia pacu, tak boleh potong. Mata kata orang yang depan dia, kalaulah engkau ganti lebih daripada 27 pun tak akan sama kami semayang Jumaat, semayang Isyak berjamaah tadi, tak akan sama dengan kau ganti 27 kali, tak akan sama. Ini tuan-tuan nak tunjuk apa? Kelebihan. Kita bukan tak pernah dengar hadis. Mungkin ilmu-ilmu tuan-tuan lebih melaut lagi. Kan? Bukan kita tak dengar kelebihan sembahyang Isyak. Bukan kita tidak pernah mendengar kelebihan sembahyang ba'da Isyak. Siapa yang sembahyang ba'da Isyak 4 rakaat, Allah Ta'ala menghindarkan daripada api neraka. Bukan kita tak pernah dengar. Kan? Tapi kita tak buat kerana kita lalai. Sebab tu orang yang mati ni dikata apa? Kalau sekiranya aku diberi peluang untuk 2 rakaat, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Sebab tu kita hari ni kita banyak lalai tuan-tuan. Kita banyak lalai. Kan? Kelalaian itu banyak. Dan bila kita buat, kita tidak menjadi orang yang istiqamah dalam perbuatan. Kita ikut semangat. Hari ini semangat, kita buat. Hilang semangat, tinggal. Sebab itu tuan-tuan, para ulama mengatakan kita ni perlu hidup punya sahabat-sahabat yang boleh beri nasihat kepada kita. Tuan-tuan kena cari sahabat-sahabat yang boleh ingatkan tuan-tuan kepada akhirat. Kan? Kena cari. Kalau hari ni tuan-tuan tidak mempunyai sahabat, ada sahabat tak boleh mengingatkan tuan-tuan kepada akhirat, banyak yang melalaikan, tuan-tuan kena tinggalkan. Tuan-tuan kena tinggalkan. Baik macam mana sekalipun, tuan-tuan kena tinggalkan. Kena cari orang yang boleh ingatkan. Sebab tu kalau tak ada sahabat, cari sahabat yang boleh ingatkan kita. Penting sahabat. Kerana kepentingan sahabat ini tuan-tuan, dia boleh sampai kepada hari akhirat. Seorang sahabat besok yang baik, yang beriman, dia boleh memberi syafaat kepada sahabat yang lain. Kan? Sahabat yang baik, dia boleh mendoakan sahabat dia. Kita tuan-tuan cari sahabat bukan cari yang banyak duit. Cari sahabat yang boleh doa kita. Kan? Cari sahabat, dia duit itu dia punya urusan. Tapi kalau ada sahabat tak boleh doa, itu bukan sahabat yang baik. Kan? Sebab tu cari sahabat, besok kalau kita mati, dia boleh ingat kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu, dia boleh doa. Hari ni sahabat dia waktu pagi kita belanja ni, belanja, kita mati haram, doa pun tak ada, itu bukan sahabat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidup dekat dunia kena ada, mesti ada sahabat. Sebab tu Abu Ayyub Al-Ansari, kan? Dia ada 300 orang sahabat.
Dia ada sahabat 300. Setiap kali dia semayang, tidak pernah maknanya paling sedikit dia doakan sahabat dia 70 orang dia sebut satu persatu. Kita hari ni tuan-tuan ada semayang, ingat anak-anak kita pun kita tak sebut, mak ayah kita pun kita tak sebut. Nah, dia tuan-tuan ada 300 orang sahabat dia, paling kurang dalam setiap solat waktu dia sebut 70 orang. Banyak tuan-tuan, 70 orang nak sebut satu persatu tu. Kita hari ni tak pernah, kan? Tak pernah nak sebut. Ini untung bab kita hari ada malam belajar ni, lepas sembahyang kita baca doa, Allahumma ufillahu warhamu. Alhamdulillah, kan? Itu pun ada yang tak angkat tangan, buat saja je. Tuan-tuan malam. Malam. Sebab tu kalau kita ada anak, bukan kita nak dia punya wang ringgit. Ada anak kalau boleh doa, itu dah cukup. Itu lebih baik daripada dia beri kita setiap bulan 1,000, 2,000. Lebih baik doa tu lebih baik. Sebab apa? Doa ini berkekalan sampai kita mati. Duit yang dia bagi semua kita tinggal. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu membentuk anak-anak supaya boleh doakan mak bapak. Tuan-tuan, inilah maknanya hakikat yang perlu kita faham. Kita masuk kepada apa kata orang-orang soleh saat anaknya meninggal dunia. Orang-orang yang kematian anak-anak ni tuan-tuan masih kecil, itu satu keuntungan yang cukup besar. Kan? Sebab tu dia kena sabar dengan kehilangan anak dia waktu kecil ataupun sebelum balik lagi, kan? Dia kena bersyukur dengan Allah. Jangan dia mengeluarkan kata-kata, engkau belum tak mati anak, engkau tahulah. Tuan-tuan kena sabar. Kerana sabar ni datang kepada orang-orang yang ditimpa ujian. Sabar ni bukan datang kepada orang yang gembira, dah. Sabar ni datang kepada orang yang ditimpa ujian. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fasbir sabran jamila. Pada sabar itu tuan-tuan ada kecantikan, ada kemanisan yang Allah Ta'ala beri. Sebab dengan sabar inilah akan menyebabkan kita terhindar daripada api neraka Allah, kan? Orang yang sabar ni sebab Allah Ta'ala bagi dia nikmat. Dengan sabar tadi, dengan musibah tadi, sebenarnya Allah Ta'ala nak hindarkan dia daripada api neraka. Sebab tu dia kena sabar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah, dan Allah Ta'ala sebut Inna Allaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, tuan-tuan, Allah Ta'ala dekat dengan dia. Mana ada nikmat yang lebih besar kalau Allah Ta'ala jauh ke? Allah Ta'ala dekat. Sudah tentu Allah Ta'ala dekat dengan kita. Itu nikmat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang bila dia kematian anak, dia kena sabar, kan? Sebab apa? Orang kalau dia mati anak yang kecil, besok bila anak tu besok dengan tali pusat dia akan menarik ibu bapa dia masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan bersedih, kan? Kita jangan bersedih kalau anak-anak kita kecil-kecil mati, kan? Mati dalam perut, mati waktu lahir, jangan sedih. Tali pusat pun belum putus, tak apa. Ni besok tali pusat yang masih belum putus ni besok akan mengikat kedua ibu bapa dia masuk dalam syurga Allah. Itu satu kebesaran tuan-tuan, satu kemuliaan dan satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki, dia bila datang sembahyang di masjid, dia bawa anak dia. Dia bawa datang anak dia sembahyang di masjid. Berapa lama dia datang? Satu hari tuan-tuan, Rasul perasan lelaki ni tak ada. Itu kita nak tengok sifat Rasulullah SAW. Rasulullah ni dia cukup prihatin dengan jamaah.
Kan? Dia tahu tu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Ini satu perbuatan, satu perkara yang luar biasa, yang tak ada pada imam-imam hari ni. Kita memang tak ada kuasa nak ambil hal lah. Orang kata tak ada pot ambil lah. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam solat, sebelum mendiri solat, sunnah kepada imam kena pandang belakang, tengok, supaya dia tahu jemaah dia. Orang yang tak melakukan yang demikian, dia takhalifus sunnah, dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita semayang kat rumah ke, kita ke apa, tengok selepas nak semayang jadi imam, tengok dulu, tengok orang belakang. Walaupun yang itu kita tengok dah tiap-tiap hari dah. Ustaz, orang rumah tengok tiap-tiap hari naik menyampah dah. Tengok, kan itu sunnah. Apatah lagi semayang di masjid, seorang imam sebelum dia semayang, sebelum dia angkat takbir, suruh tengok. Saat yang kedua dia suruh tengok bila? Sebelum baca doa. Imam disuruh pusing ke belakang. Itu sunnah. Hari ni imam lepas buat wirid terang kat tangan. Makmum pun dia tak tengok. Jangan-jangan pusing, makmum dah tak ada. Tuan-tuan, suruh tengok, tu sunnah. Hendaklah dia memberikan pipi dia. Kalau sekiranya ada jemaah wanita, dia berikan pipi dia. Tapi kalau dia semayang lelaki aja, dia memang kena pusing, hadap terus kepada jemaah. Itu cara semayang yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya. Hari ni ramai yang tak ikut. Imam-imam muda sekarang-sekarang ni tak ada. Dia tak kata, tak ada leceh nak pandang-pandang belakang ni. Naik serat muka dia tu. Kan? Nak pusing-pusing ni tak ada. Kan? Sebab tu tuan-tuan, perkara-perkara bila kita jadi imam, perkara-perkara ni mesti kita kena belajar. Ada peraturan, ada adab, kan? Ada imam dengan makmum, ada makmum dengan imam, ada. Bukan begitu-begitu aja, kan? Imam jangan memanjang-manjangkan bacaan, itu adab yang dikena tengok, kan? Jangan melamakan sujudnya, jangan melamakan rokoknya. Dia tak tahu orang belakang tu bukan kuat macam dia. Ingat tak? Nak ceritakan tuan-tuan, sunnahnya bagaimana, kan? Sunnahnya bagaimana. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila lelaki ni Rasulullah tanya, mana lelaki yang selalu bawa anak ni? Ya Rasulullah, ada orang bagi tahulah. Ya Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini ditimpa dengan musibah. Sebab apa? Sebab anak dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Anak dia dah meninggal dunia ya Rasulullah. Sebab dia sedih, sebab tu dia tak datang sembahyang berjamaah. Rasulullah kata, mari kita pergi ziarah. Ziarah. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni, dia ada sahabat, dia menghiburkan sahabat. Sebab tu kita ada sahabat, mesti sahabat yang menghiburkan kita waktu kita duka. Itu baru sahabat. Ini jangan awak sahabat waktu minum kopi je. Itu baling kan keluar. Tuan-tuan, sahabat ni dia mesti mengingatkan kita waktu kita susah, waktu kita menghadapi masalah, dia menghiburkan kita. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terkadang-kadang orang ni bila ditimpa musibah, dia punya otak dia tertutup daripada boleh berfikir. Ni tuan-tuan kena ingat. Manusia ni tuan-tuan, hari dia tak bertimpa musibah, dia boleh fikir macam-macam. Kadang-kadang dia punya fikiran di luar kotak. Tapi bila dia timpa dengan musibah, terkadang-kadang otak dia tertutup. Sebab tu dia perlu kepada seorang sahabat yang boleh buka dia punya otak dia. Bukan otak dibuka ambil parang itu tuan-tuan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu kisah, kan? Bagaimana ada seorang alim, dia seorang alim, dia ni kerjanya apa? Berlaku pada zaman sebelum dia tu, seorang alim kerja dia mengajar. Dia mengajar, beri ilmu, tiap-tiap hari mengajar ilmu. Ni kita nak cerita bahawa
bagaimana manusia ni otak dia boleh tertutup bila ditimpa musibah, dan dia perlu kepada kawan, dia perlu kepada sahabat. Satu hari takdirnya tuan-tuan, dia punya isteri mati. Guru dia bila isteri mati, dia anggap dunia ni habis, maknanya gelap tu. Dia pun berhentikan semua dia punya kelas-kelas dia, tulis dekat pintu rumah, kelas dibatalkan, tak akan dibuka-buka lagi sampai bila-bila, sebab saya kematian isteri. Aduh tuan-tuan, sebab tu orang ni dia boleh tertutup otak, kan? Dah isteri mati, carilah yang lain, kan? Pergi tutup kelas buat apa? Nak ceritakan otak kita ni bila timpa musibah kadang-kadang boleh jadi tak fikir macam-macam mana. Dia ni setiap kali orang datang ke ni, dia letakkan satu penjaga di depan pintu, dia kata kelas tak ada, tok guru nak jumpa pun tak mau jumpa orang. Berat tu. Ni memang isteri yang hebat mati ni. Ada seorang anak murid dia perempuan yang mengaji dengan dia. Dia kata, tok guru aku ni kena pergi peringat, dia kata. Dia salah tu, dia kata. Ni ada anak murid ni. Maka dia kata guru ni mesti diberi nasihat. Dia pun datang rumah tok guru dia. Dia kata beritahu dengan khadam yang jaga, aku nak jumpa tok guru. Dia khadam kata, tok guru tak mau jumpa orang. Kau bagi tahu dengan tok guru, kan? Kalau dia tak mau keluar, aku tak akan balik, aku akan tidur kat sini. Wah, tok guru pun dah susah hati pula, sebab yang datang ni perempuan muda. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak tak nak tok guru terpaksa keluar, kan? Takut jadi fitnah, keluar. Nak tahu, nak tanya, nak beritahu apa masalah yang dia nak tanya. Maka perempuan ni kata, dia kata, wahai tuan guru, andai katalah tuan duduk di sebelah rumah ni, tuan pernah pinjam dia punya gelang, dia kata. Dia punya gelang tuan-tuan pernah pakai. Dia kata, pakailah, nanti bila aku nak hendak, aku minta balik, kan? Ni anak murid yang ni beritahu ni, dia bagi pakai pada tok guru ni, pinjam gelang. Dia kata, pakai, tuan nak pakai, nanti bila aku nak pakai, aku minta balik. Apa pandangan tuan kalau hari ni tuan rumah tu yang beri pinjam tadi, dia datang minta balik? Maka tok guru kata, pinjam mestilah bagi pulang lah. Maka begitulah Allah Ta'ala beri kepada engkau isteri. Isteri ni adalah datangnya milik Allah. Hari ni Allah Ta'ala ambil balik, kau nak bagi tak nak bagi, tok guru pun mengeleng kepala. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia waktu ditimpa musibah ni, kita bila timpa musibah jadi buntu kepala, kena ada orang yang bukakan balik dia punya pemikiran. Ni nak beritahu kepada kita, penting sahabat, kan? Penting sahabat. Sebab tu kita kena hidup cari sahabat-sahabat yang baik-baik. Musibah kita tak boleh elak, kan? Kita tak boleh lari daripada musibah, kerana musibah ni dia ajabal muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaibnya orang Islam ni, kan? Kalau diberikan dia apa ni nikmat, dia bersyukur. Kalau diberikan dia musibah, dia sabar. Ini ajaib orang mukmin. Orang mukmin tu ajaib dia. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya apa? Kita mengingati bahawa kematian itu ada kebaikannya. Walaupun dia satu musibah, tapi kebaikan dia ada. Menuntut supaya kita jadi orang sabar, kan? Menuntut menjadi kita orang sabar. Bagi seseorang yang ditinggalkan mati oleh anak atau kerabat dekatnya, ia harus menjadikannya itu satu contoh bahawa anak itu berangkat lebih dahulu menuju ke negeri
juga akan ditujuinya. Sebab tu dia kena ingat, kau muda-muda dah jalan dulu, ayah ni dah tua bangka, tak ada jalan-jalan ni. Ingat, tapi ayah akan menyusul kemudian juga. Bangka macam mana pun menyusul juga, kan? Dengan demikian ia tidak perlu merasa sedih dan menyesal kerana tidak lama lagi ia pasti menyusul. Jadi dia cuma soal siapa lebih dahulu dan siapa yang kemudian. Ini jadi persoalan, siapa dulu siapa kemudian. Ini urusan Allah. Begitulah kematian. Yang satu berangkat lebih dahulu, kemudian disusul oleh yang lainnya. Demikianlah seterusnya. Jika seorang meyakini seperti itu, ia tidak akan terlalu sedih dan mengeluh. Sebab tu kalau kita tuan-tuan, hari ni ada orang yang lebih muda meninggal dunia daripada kita, ya, kita kata kita pun akan menyusul juga. Jadi sedih itu takkan tak ada. Hari ni kau mati dulu, besok ayah pun akan ikut juga. Masuk dalam tempat yang sama, mungkin tempat dia berbeza, tapi kawasan yang sama, kan? Tempat yang sama, rumah yang sama, tak ada apa pun boleh bangga, kan? Demikianlah seterusnya, jika seorang meyakini seperti itu, ia tidak akan terlalu bersedih dan mengeluh. Apalagi ada hadis yang menerangkan tentang pahala bagi orang yang ditimpa musibah yang ditinggalkan anaknya. Oleh itu menjadi pelipur lara bagi orang tua si anak. Jadi kalau kita memahami akan hadis, insya-Allah, dan pertemuan yang akan datang kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang orang yang mati, ya, yang kematian anak, bagaimana kehidupan. Kan ada hadis-hadis yang sahih yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.